Yang kedua, Hukum puasa. hukum berpuasa. Dan ketiga, dalil nakli. Dan yang terakhir sekali, syarat Puasa. syarat wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Adakah Amru wajib ke tidak? Kita tengok sekejap lagi. Okey, kita teruskan pengertian puasa. Okey, tolong bacakan. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Okey, Ustaz nak yang pertama pengertian ni. Tolong seorang bacakan boleh? Okey, Ustaz minta Hafiz. Tolong bacakan Hafiz pengertian puasa. Hafiz tolong bacakan pengertian puasa. Surat berapa? Muka surat 115. 115. Menahan diri. Hafiz tolong bacakan Hafiz pengertian puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat tertentu. Okey, terima kasih Hafiz. Alhamdulillah. Okey, puasa maksud dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa tu kita tengok kemudian. Kemudian ni apa cakap lagi? Bermula daripada terbit fajar. Bila masuk terbit fajar tu? Waktu subuh. Waktu subuh. Sehingga terbenam matahari. Maksudnya apa? Maghrib. Masuk waktu maghrib. Berserta dengan niat. Contoh, kalau orang puasa, dia lupa nak niat. Boleh tak? Tak. Dan syarat-syarat tertentu. Itu nanti kita nak pelajari. Terima kasih Hafiz. Okey, seterusnya Ustaz nak siapa lagi ada hari ni? Okey, Ustaz nak pilih yang jarang-jarang ni. Aiman Fitri. Aiman Fitri, mana Aiman Fitri? Ada? Ada. Okey, Aiman tolong bacakan hukumnya, Man. Hukum berpuasa Wajib kepada orang yang cukup syarat. Okey, hukum dia, terima kasih Aiman hukum dia wajib. Hukum puasa ni apa dia? Wajib kepada orang yang cukup syarat. Kalau orang tak cukup syarat, wajib tak? Tak wajib. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, Ustaz akan bacakan sikit. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Apa tu maksud sistem pencernaan? Yang ada dekat dalam perut kita. Dekat perut kita tu ada kan? Nampak tak? Dia ada usus besar, ada usus kecil, perut. Okey. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Rupanya sistem pencernaan ni bermula daripada mulut sehingga usus. Okey. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan, antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Okey, faham tak maksud dia apa? Faham. Kita makan tu yang masuk daripada mulut tu sampailah turun ke dalam usus kita tu, itulah dipanggil sistem pencernaan. Betul? Lepas tu masa kita makan tu dia ada proses dalam perut kita tu. Dia akan bahagikan yang mana yang baik, yang mana tak baik. Kalau yang baik dia jadi apa? Jadi zat dalam tubuh badan kita. Yang tak baik jadi pencernaan. Jadi apa? Halo? Okey. Kalau yang tak baik dia jadi najis. Boleh faham? Faham. Jadi kita pergi buang tu lah yang benda yang tak baik. Okey, seterusnya. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Boleh? Dengar tak? Dengar tak Ustaz cakap? Okey.
Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyaksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel dalam badan. Okey, apa yang nak diceritakan dalam sistem tubuh badan kita ni, Allah jadikan dia cantik dah. Sebab tu orang Islam kena berpuasa supaya apa? Dekat dalam ni dia ada masa untuk berehat. Boleh faham? Boleh. Sebab bila puasa, maksudnya dalaman kita ni dia bekerja ke tak bekerja? Bekerja tapi taklah macam selalu kan. Kalau kita selalu asyik makan aja, apa jadi? Lepas tu kita ni senang dihidap dapat penyakit kan, betul tak? Betul. Okey, kita teruskan lagi. Dalil nakli. Puasa. Okey, Ustaz nak seorang baca. Siapa yang nak baca? Dalil nakli. Siapa nak baca dalil nakli? Volunteer, siapa yang nak baca? Ya. Ada tak? Tak ada, Ustaz nak suruh je dia baca ni. Okey, tak ada. Okey. Muhammad nak baca? Boleh? Okey, teruskan Muhammad. Dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alallazina min qablikum wa la'allakum tattaqun. Terima kasih. Sadaqallahu azim. Terima kasih Muhammad. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau Ustaz tanya, apakah dalil yang mengatakan Allah suruh berpuasa dalam Quran? Ayat yang keberapa? Surah apa? Boleh nyatakan tak? Surah apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. 183. Okey, kita ambil masa 2 minit. Ustaz nak kita ambil masa 2 minit. Kita hafalkan ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, Ustaz dah hafal. Siapa lagi yang dah hafal? Yang dah hafal boleh angkat tangan. Raise your hand. Angkat tangan. Siapa yang dah hafal? Ustaz bagi masa 2 minit. Cuba hafalkan sekarang. Ustaz, hafal tu boleh tengok buku ke? Boleh, hafal tengok buku lah. Okey. Tepat 9.18 kita masuk balik. Ustaz nak dengar seorang-seorang baca. Baik, Ustaz. Okey. Hafalkan
Okey, dah tepat pukul 9.18. Okey, siapa yang dah dapat hafalkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada tak yang dah hafal? Pada murid yang dah hafal, alhamdulillah Ustaz ucapkan tahniah. Ada yang dah hafal, yang nak dengarkan dia punya hafazan dia? Okey, Muhammad. Okey, tolong bacakan lagi sekali Muhammad. Ya Ustaz. Okey, boleh baca Muhammad. Ada lagi yang nak baca? Selain Muhammad? Okey, boleh baca Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Cuba kita jaga bacaannya tu nanti. Okey, seterusnya. Lagi siapa yang nak baca? Ada tak yang hafal lagi? Seorang saja yang hafal bagi ni. Hadif Ryan. Dah hafal Hadif Ryan? Hafiz, okey Hafiz. Cuba buka kamera sikit Ustaz nak tengok Hafiz. Okey, terus baca Hafiz. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamun Alaikumus siyam. kutiba Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tahniah Hafiz. Okey, Zarif dah hafal Zarif? Belum? Dah? Okey, ada lagi yang nak hafaz, nak bacakan bacaan. Anis. Okey, Hanis. Okey, silakan Hanis. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, tahniah. Ada lagi yang nak baca? Amru nak baca? Belum hafal. Belum hafal lagi. Ifwan? Saya belum hafal lagi. Belum hafal lagi. Aiman Fitri? Belum hafal juga. Belum hafal lagi. Amir? Dah. Okey, dah baca dah? Cuba baca Amir, nak dengar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tahniah. Lagi siapa nak cuba? Adi Mu'min. Saya nak cuba. Okey, teruskan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Yang belum hafal lagi tu tolong hafalkan. Bacakan lancar-lancar. Baca dengan lancar Ustaz nak awak lancarkan bacaan. Okey, insya-Allah. Seterusnya Zack dah hafal belum Zack? Zack Danish.
Dah hafal sebelum? Hafal aku Ustaz. Surah Al-Baqarah ayat 183. Berkenaan tentang belum. Okey. Tak apa, kalau belum tak apa. Ada lagi yang nak hafaz, angkat tangan. Ustaz nak pergi ke yang seterusnya. Okey, tak ada Kalau tak ada, kita teruskan kepada maksud dia tadi. Maksud dalil puasa tadi, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Allah beritahu kat kita, kalau kita nak jadi orang yang beriman, kita kena apa? Kena berpuasa. Kena berpuasa. Macam orang-orang yang terdahulu. Kalau nak jadi orang beriman, kena wajibkan diri kita berpuasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berapa ni? Beriman. Berapa Allah sebutkan? La'allakum tattaqun. Berapa ni? Tengok hero Ustaz tu. Nampak tak? Ustaz dah besarkan lagi tu. Berapa ni? Hero, tengok hero. Apa dia? Mana Ustaz? Tak ada pun. Ni hero Ustaz ni. Nampak tak? Tak. Kita nampak muka Ustaz je. Oh, nampak muka Ustaz je. Bukan Ustaz dah share. Tak ada pun. Oh, dia dah terpadam. Okey, kejap. Okey. Okey, nampak tak? Nampak. Okey. Apa tu? Dia kata apa? Bertakwa. Supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa ni susah ke senang? Ada susah, ada senang. Susahnya apa? Susahnya kita banyak sangat dugaan. Senang sebab apa? Allah mudah je bagi kita. Kan? Allah bagi setiap sesuatu tu ikut kemampuan kita. Okey, kita tengok. Gambar rajah, gambar yang diberikan tu. Yang pertama sekali kena buat apa? Kalau nak puasa, kena Bertahu. niat dulu. Berniat. Kena niat dulu. Masa sahur tu pagi tu kita niat. Niat untuk apa? Puasa. Okey, lepas sahur, yang kedua, menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Contoh dia nanti kita tengok. Hari ni kita tak nak tengok lagi perkara yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala. Itu nanti kita akan pelajari. Okey, kita terus. Syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Islam. Yang pertama sekali orang Islam. Yang kedua, Berakal. Orang yang bakal. berakal. Yang ketiga, Balik. baligh. Yang keempat, Mampu berpuasa. mampu berpuasa. Okey, itu syarat wajib puasa. Okey. Ada berapa syarat wajib puasa? 4. Ada 4. Yang pertama, Islam. Islam. Yang kedua, Berakal. berakal. Yang ketiga, Balik. baligh. Yang keempat, mampu berpuasa. Okey, kita nak ulas sikit. Kalau orang bukan Islam, wajib tak puasa? Tak. Contoh, ada kita punya jiran. Ada jiran kita orang Cina, bukan orang Islam. Kalau Cina yang Islam, puasa dia wajib tak? Wajib. Kalau orang Cina Muslim yang beragama Islam, wajib tak puasa? Wajib. Kalau kita ada jiran India, orang Islam, India tapi India Muslim, wajib tak puasa? Wajib. Adakah puasa ni atas nama bangsa Melayu sahaja? Tak. Tak, Tidak. dia atas nama agama. Faham? Boleh faham? Okay. Syarat wajib puasa yang pertama, mestilah orang tu orang Islam. Tapi ada satu cerita ni, ada orang ni dia ada kawan baik. Kawan baik dia bukan orang Islam. Tapi kawan dia kata, Amru, saya ingat saya mau puasa lah Amru. Saya mau ikut awak puasa. Dapat tak dia pahala berpuasa? Dapat tak? Boleh. Dia dapat pahala berpuasa tak? Kawan dia bukan Islam. Dapat tak dia pahala berpuasa? Tak. Dia tak dapat lah sebabnya apa? Sebab dia bukan Islam dan dia tak wajib pun berpuasa. Tapi kalau kawan kita tadi nak puasa, apa dia punya
kita punya cara untuk terima dia. Bukan kita kata, kau tak payah puasa lah, kau bukan Islam lah. Adakah perlu kita macam tu? Tak. Kita boleh ajak dia masuk Islam. Macam mana Ifuan? Ah. Kena ajak Ustaz. Kita kena Okay. Sebab tu kita ni, Ustaz pernah ingatkan, kita ni kan bukannya kita orang bukan Islam, dia tak ada Al-Quran untuk dia tengok. Dia tak baca Al-Quran. Jadi dia tengok pada kita punya kelakuan. Contoh kalau Ifwat lah, ada orang datang, Ifwat, saya mau puasa lah hari ni. Tak boleh. Apa pandangan kawan tadi? Islam ni tak baik lah macam ni. Tapi kalau Ifwat kata, boleh puasa lah, apa salahnya? Kan? kalau boleh masuk Islam sekali. Lama-lama akhirnya kawan dia tu akhirnya apa? Berminat untuk memeluk Islam. Sebab tu kita kena tunjukkan contoh yang baik. Okey. Seterusnya, nombor 2 apa dia tadi? Berakal. Apa maksud berakal? Tak gila. Berakal bukan orang Ada gila. akal. Ada akal. Dia bukan orang gila. Kalau orang gila wajib tak puasa? Tak. Tak wajib puasa. Jadi siapa yang nak masuk syurga, kalau tak nak puasa kena jadi apa? Kena berakal. Kena bertukar jadi orang yang tak berakal. Jadi orang gila barulah dia boleh masuk syurga. Tanpalah ada kewajipan ke atas dia. Sembahyang ke, puasa ke. Okey, seterusnya yang ketiga. Apa dia tadi? Baligh. Apa maksud baligh? Anak-anak murid Ustaz ni dah baligh ke belum? Belum. Dah. Bukan balik kampung ni. Baligh. Sebut betul. Baligh. Bukan balik ni. Baligh. Apa maksud baligh tu? Dia dah yang diwajibkan ke atas dia berpuasa, solat. Masa tu boleh tak nak main-main lagi? Tak boleh main-main lah. Kalau main-main apa hukum dia? Lain. Apa hukum orang yang main-main? Dia dah balik tapi dia tak sembahyang. Dia tak puasa. Apa hukum dia hadis lain? Dosa besar. Berdosa. besar. Kita kena ingat. Sembahyang utama. Nombor 2, puasa tu kena jaga. Boleh faham? Lagi berapa hari lagi puasa hari ni? Ni mana boleh puasa? Lagi berapa hari lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan? 2 bulan. 2 bulan lepas. Bulan lagi. Bulan 4 lagi. kan? Ha. Lebih kurang 2 bulan, dekat-dekat 2 bulan kita akan berpuasa. 1 bulan lebih lagi. Jadi kena ingat. Siapa yang masih belum ganti puasa tu kena ganti lah. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, mampu berpuasa. Apa maksud mampu berpuasa? Maksudnya tak sakit. Maksudnya tak sakit. Okey, Iman. Sihat. Iman. Apa maksud mampu berpuasa? Ifwat kata tadi tak sakit. Hadi, apa maksud orang mampu berpuasa, Hadi? Hadi, apa maksud orang yang mampu berpuasa? Ifwan kata tadi orang yang tak sakit. Kalau Hadi, maksud orang yang mampu berpuasa tu apa dia? Apa? Ya? Boleh tahan lapar dan Boleh tahan lapar. Okey, ada lain lagi tak? Apa maksud mampu berpuasa? Syarat wajib dia kena mampu berpuasa. Ini betul yang macam Ifat cakap tadi, dia tergolong dalam golongan yang sakit. Kalau orang yang sakit dia ada dipanggil rukhsah ataupun kelonggaran daripada segi puasa. Kan, contohlah ada orang tu dia sakit diabetes. Tahu tak penyakit diabetes tu apa? Tahu. Penyakit apa? Diabetes. kencing manis. Penyakit kencing manis. Contohlah. Terima kasih Hadi. Penyakit kencing manis.
Dia memang menggigil. Dia tak makan, dia dalam lingkungan waktu makan dia, contoh dia memang kena makan pukul 9, dia tak makan, apa jadi? Dia akan menggigil. Jadi kat situ dia diberikan kelonggaran. Allah tahu kemampuan kita. Kalau dia dah tak boleh nak berpuasa, maka syarat tadi dah tak wajib bagi orang tersebut. Boleh faham tak? Boleh. Tapi bukan main suka-suka. Saya menggigil. Nanti adalah bulan puasa, bulan 4 nanti, mak, Amru menggigil ni, mak. Amru menggigil ni. Kan? Kena makan ni. Tak boleh ni. Amru memang pukul 9 makan. Kat sekolah pukul 9.30 Amru makan ni, tak makan menggigil. Apa jadi? Apa hukum dia? Kena Boleh makan. ke tak? Boleh tak? Oh, kena makan ni. Boleh makan. Itu nampak sangat dia macam nak penting puasa. Tapi yang dibenarkan, yang maksudnya bukan syarat wajib adalah orang yang, contoh doktor dah tulis, okey, orang ni memang kena makan pukul 9 pagi. Kalau tak makan, dia akan menyebabkan mudarat pada diri dia. Tapi kena ada nasihat daripada doktor. Bukan doktor sendiri, bukan diri sendiri jadi doktor. Dia tak boleh tulis, Amru tak boleh makan lewat pukul 9 pagi kena makan. Tak boleh. Boleh faham? Boleh. Dia kena ada kebenaran ataupun ada nasihat daripada siapa? Doktor. Boleh faham ya? Jadi jangan bagi alasan, saya menggigil ni, tak makan ni, habislah pingsan saya. Kalau awak pingsan waktu tu pingsan, maksudnya apa? Itu awak dah dikira lain lah. Dibenarkanlah untuk buka sebab awak dah pitam kan? Dah tombang kan? Boleh faham? Boleh. Kita nak ingatkan lagi sekali, Zarif Imran nanti tolong hantar tugasan ni, Zarif.